Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak muda ustaz sekalian? Okey, hari ini kita akan teruskan pengajian kita, iaitu di bawah tajuk adab, pada muka surat 140 140. Dan hari ini kita akan belajar satu tajuk, di bawah tajuk adab pada Islam, iaitu cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu maksud sunnah? Apa itu maksud sunnah? Siapa tahu maksud sunnah? Maksud sunnah ialah pengertian sunnatullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan, perbuatan. Ingat betul ada beberapa perkara yang dipanggil sebagai sunnah Nabi. Yang pertama, apa benda yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbentuk ucapan, perbuatan, sifat serta akhlak yang diberitakan oleh sahabat baginda alaihi salam. Jadi apa-apalah yang Nabi cakap, apa-apalah yang Nabi buat, itu semua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kat sini apa? Menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi contoh apa lagi? Membaca Al-Quran, itu juga adalah contoh contoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Menghormati orang tua. Apa lagi? Bercakap perkara-perkara yang baik. Bagus. Lagi apa lagi? Menuntut ilmu. Itu adalah contoh-contoh yang dikatakan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Apa lagi sunnah Rasulullah SAW? Disuruh kita, Nabi suruh, Nabi arahkan kita menutup aurat. Lagi apa lagi? Menghubungkan silaturahim, pergi ziarah saudara mara. Jangan bergaduh. Itu contoh lagi. Apa lagi? Mengasihi ibu bapa. Itu adalah contoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi tak suruh kita menyakiti kedua ibu bapa kita. Apa lagi? Berbakti kepada ibu bapa. Cuti-cuti ni tolonglah mak ayah. Jangan tak tolong. Itu benda perkara-perkara yang Nabi suruh kita lakukan. Berbuat baik kepada ibu ayah. Seterusnya menjaga kebersihan. Kalau tak sebab kerana COVID-19 suruh basuh tangan kerap sebagainya, kita pun mungkin abaikan perkara ni. Tapi disebabkan COVID-19 ni, benda selaras dengan agama Islam, iaitu menjaga kebersihan. Dan seterusnya menggunakan tangan kanan bila makan. Ini salah satu contoh-contoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Asy-Syarh. Ayat yang ke-59. Maksudnya, apa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Allah berfirman suruh kita terima apa yang Nabi bagi. Dan apa yang dilarangnya, dilarang oleh siapa? Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, maka tinggalkanlah. Apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Apa yang Nabi tinggalkan, kita jangan buat. Itulah dia sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita melakukannya, kita dapat pahala ekstra. Kerana apa? Kerana kita telah mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW suruh kita lakukan. Sunnah perkataan.
Ini contoh perkara-perkara sunnah dalam kita lakukan dalam bentuk perkataan. Iaitu semua ucapan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk suruhan, larangan serta galakkan. Apa yang Nabi suruh itu semua adalah sunnah Nabi yang perlu kita lakukan. Ya, contohnya kelebihan membaca Al-Quran. Kelebihan membaca Al-Quran. Nabi suruh kita baca Al-Quran. So kita bacalah Al-Quran. Daripada Abu Umamah katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu semua membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan beramal dengan hukum-hukumnya. Rawahul Bukhari dan Muslim. Itu salah satu daripada hadis Nabi yang menyuruh kita menerangkan bahawa Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Jadi kita bacalah. Syafaat tahu, maksud dia berlindung. Kalau Allah mendedahkan perkara-perkara yang tidak baik kepada kita, Al-Quran akan jadi pelindung kita di hari akhirat. Yang kedua adalah jauhkan sifat sombong dan bangga diri. Ni benda yang Nabi suruh, iaitu kita supaya jauhkan daripada sifat sombong dan bangga diri. Daripada Harisah bin Wahab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mahukah aku memberitahu kepada kamu siapakah ahli-ahli neraka? Mereka itu ialah orang-orang yang keras kepala, sambung, suka mengumpul harta, tetapi tidak suka membelanjakan untuk kebaikan. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ini Nabi perintah kita supaya kita sentiasa menjadi orang yang tidak sombong, orang yang sentiasa merendah diri. Bukan orang yang sombong dan membangga diri. Contoh lain iaitu sunnah perbuatan, iaitu segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabat baginda. Contohnya mengutamakan anggota kanan apabila nak berwuduk. Seperti mana riwayat daripada Siti Aisyah. Beliau bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW suka memulakan dengan anggota kanan ketika memakai kasut dan bersuci. Jadi bila nak berwuduk, mulakan kanan. Macam tu. Jadi sebab itulah kita buat apa-apa perkara pun sunnah kanan. Nak makan kanan, nak menulis pakai kanan seelok-eloknya. Nak pakai kasut pakai kanan dulu, nak masuk nak masuk ke kelas, masuk kanan dulu. Nak masuk ke rumah, kanan dulu. Okay, itu kerana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, kerana itu mendapat pahala. Seterusnya merendah diri. Anas bin Malik menceritakan bahawa Rasulullah SAW sentiasa merendah diri dan terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang dijumpai walaupun kanak-kanak. Itu sifat Nabi. Sentiasa merendah diri walaupun kanak-kanak pun dia sentiasa merendah diri. Dan yang ketiga adalah menggosok gigi. Seperti diriwayat oleh Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW apabila bangun daripada tidur, baginda menggosok giginya dengan menggunakan sugi ataupun kayu sugi, siwak ataupun kayu sugi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi daripada apa yang kamu belajar daripada muka surat sebelum tadi ni dengan muka surat sini, okey, jadi kamu bolehlah buat latihan pada muka surat 137. Okey, itu saja pada minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.